Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Oktober bersama saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Sindiket sorok ketum dalam lanskap kebun bunga terbongkar. Cium doh kuih, pekerja diberhenti serta-merta. Kegiatan pemilik syarikat landscape kebun bunga bersama pekerjanya berselindung di sebalik premis itu memproses dan menjual air ketum sejak 2021 mengundang padah apabila diserbu polis 3 Oktober lalu. Malah bagi mengelak perbuatan mereka disedari pihak berkuasa, segala urusan pembelian menggunakan wang tunai sahaja dan tidak dibenarkan melalui dalam talian atau QR. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata pembeli turut akan menyamar sebagai pemandu e-hailing termasuk menggunakan transporter untuk membeli air ketum terbabit. Menurutnya serbuan 12.05 tengah hari itu oleh pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Selangor itu hasil resikan selama 2 bulan di 2 rumah di Kampung Melayu Sungai Buloh. Dalam serbuan itu polis merampas 1,100 botol anggaran isi padu 550,000 mm serta 41 karton rokok seluduk. Hasil resikan kita mendapati tempat ini telah digunakan untuk memproses. Sekali mereka masak adalah sebanyak 400 hingga 500 botol untuk penggunaan antara 2 hingga 4 hari. Maksudnya selepas antara 2 hingga 4 hari dia akan masak lagi. Every time dia masak dalam antara 400 hingga 500 botol. Dan setiap botol ini dijual dengan harga RM5 kalau waktu siang. Kalau waktu malam dijual dengan harga RM10. Kalau awal pagi mungkin harga dia lagi mahal lagi lah. Pemilik syarikat landscape itu antara ditahan bersama pekerjanya terdiri seorang tempatan dan 2 pekerja warga asing yang berusia 21 hingga 42 tahun. Siasatan mendapati bekalan daun ketum diambil dari Perak dalam kuantiti 50 kg menggunakan lori dengan keuntungan mereka mencecah RM20,000 sebulan. Suspek direman seminggu dan kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 135/1/I Akta Kastam 1967. Tujuh lelaki ditahan selepas disyaki terbabit memukul seorang lelaki lain di tepi jalan berhampiran lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS Johor. Ketua Polis Kulai Superintendent Tan Seng Lee berkata, suspek berusia 25 hingga 40 tahun ditahan dalam serbuan sekitar Skudai dan Johor Bahru kira-kira 8 hingga 12.30 hari malam semalam. Siasatan awal mendapati kejadian berpunca selisih faham yang bermula hanya disebabkan perebutan tempat duduk di ruang pelepasan di lapangan terbang Miri Sarawak. Mangsa mengalami cedera ringan, luka calar dan bengkak. Hasil siasatan, kejadian berlaku di hadapan sebuah stesen minyak berhampiran LTAS 1.30 tengah hari semalam. Polis turut merampas 2 kenderaan iaitu Honda Accord dan Mazda 6 serta alat kawalan jauh, 4 telefon bimbit dan 2 batang rotan. Semua suspek kini ditahan reman 4 hari bermula hari ini hingga Jumaat ini. Terdahulu, tular video berdurasi 17 saat memaparkan 8 lelaki sedang memukul seorang lelaki lain menggunakan batang dipercayai kayu di tepi jalan. Turut kelihatan mereka menendang mangsa yang berbaju dan berseluar pendek warna hitam itu berkali-kali. Pekerja sebuah syarikat franchise makanan Auntie Anne's yang tular gambarnya mencium doh roti telah diberhentikan kerja serta-merta. Auntie Anne's Malaysia dalam kenyataannya berkata susulan tindakan pekerja yang dikenali sebagai Alice Chang, cawangan syarikat itu di pusat beli belah Mid Valley turut ditutup buat sementara waktu.
Kedai hanya akan dibuka semula setelah proses pembasmian kuman selesai dan semua protokol keselamatan yang diperlukan disahkan. Syarikat tersebut memaklumkan pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan tindakan tersebut selain komited dalam menjaga piawaian kebersihan dan keselamatan untuk pelanggan serta kaki tangannya. Alice sebelum ini pernah viral berkaitan pembayaran pemandu e-hailing. Seramai 1,375 pesawah di Perak yang terjejas banjir dijangka menerima bantuan tabung bencana tanaman padi TBTP paling awal Mac tahun depan. Pengarah Pertanian Negeri Norsiyanti Othman berkata mesyuarat penyelarasan bantuan akan diadakan Jumaat ini di bahagian negeri sebelum dibawa ke peringkat persekutuan. Jumaat ini kita akan mesyuarat yang melibatkan agensi lain termasuk MARDI dan LPP, dan kita akan luluskan peringkat negeri dan kita akan angkat ke peringkat persekutuan. Untuk makluman sehingga tarikh ini, sehingga hari ini kita juga telah meluluskan beberapa bantuan yang kita lulus peringkat negeri dan angkat ke peringkat Ibu Pejabat Putrajaya. Menurut Norsiyanti, pegawai Jabatan Pertanian Negeri telah mengumpul dan sedang mengemaskini maklumat bagi memastikan tidak ada pesawah yang terjejas tercicir daripada mendapat bantuan. Katanya setakat ini kawasan sawah yang terjejas dengan bencana banjir di negeri itu ialah di Krian, Hilir Perak dan Perak Tengah melibatkan keluasan 2,005.52 hektar petak sawah. Setakat ini, kebanyakan pesawah terjejas telah menghantar laporan polis dan gambar petak sawah yang terjejas bagi tujuan bantuan tersebut. Tambah Norsiyanti, selain tabung bencana tanaman padi, mesyuarat yang akan diadakan Jumaat ini juga akan membincangkan bantuan tabung bencana pertanian TBP untuk 43 orang petani. Ujar beliau, selain padi tanaman seperti cili fertagasi, terung dan pisang turut terjejas melibatkan kawasan Krian, Bagan Datuk, Manjung, Kuala Kangsar, Hulu Perak dan Mualim. Lebih 700 petugas Jabatan Kesihatan Terengganu sedia digerakkan bagi berdepan monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula bulan depan. Pengarahnya Datuk Dr. Kasimani Embong berkata, kesemua mereka akan membantu termasuk memberikan pemeriksaan kesihatan dan rawatan kepada banjir yang berada di pusat pemindahan sementara PPS. Katanya selain kekuatan sumber manusia, kesiapsiagaan termasuk risiko fasiliti kesihatan, ubat-ubatan, alatan dan ambulans juga dipersiapkan. Dan daripada jumlah ini sebenarnya 380 adalah yang akan mengendalikan aktiviti pencegahan di samping kawalan penyakit sama ada sebelum, semasa dan juga selepas banjir, terutamanya di kawasan-kawasan yang terjejas banjir lah. Dan kita juga ada seramai 416 petugas yang akan memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Ini pasukan petugas perubatan lah ya, yang akan memberi pemeriksaan kesihatan, rawatan dan rujukan sekiranya diperlukan nanti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Major Incident Response Exercise MIREX peringkat kebangsaan tahun 2024 di Kuala Nerus pada Selasa. Jelas Kasimani, setakat ini pihaknya turut mengenal pasti 3 klinik kesihatan dan sebuah klinik desa yang berisiko terputus hubungan dan sukar diakses pesakit. Ia membabitkan klinik kesihatan Felda Mengkawang, klinik kesihatan Tengkawan di Hulu Terengganu, klinik kesihatan Sebarang Tayo, Kemaman dan klinik desa Kuala Jengai Dungun. Terdahulu monsun Timur Laut dijangka bermula pada November depan dan berterusan sehingga Mac 2025 dengan ramalan 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan sepanjang tempoh itu. Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ambon Dindang berkata, hujan lebat diramal melanda Kelantan, Terengganu dan Pahang antara November hingga Disember depan. Pembinaan Pusat Kawalan Penyakit Negara di kawasan perindustrian Bandar Anstek Negeri Sembilan kini mencapai 45% kemajuan dan dijangka siap sepenuhnya pada 2026. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Luka Nisman Awang Sauni berkata fasiliti kesihatan baharu yang berkeluasan 20 ekar itu dalam usaha meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi sebarang krisis kesihatan global di masa akan datang.
Beliau berkata pembinaan NCDC ini juga dapat mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam penghasilan vaksin sendiri sekaligus memberi kemudahan terbaik kepada saintis tempatan untuk melakukan kajian penyakit secara lebih mendalam. Dan banyak perancangan-perancangan yang telah dibincangkan dan salah satunya adalah penubuhan infectious disease di Bandar Aztec yang dijangka akan siap dan mula beroperasi pada tahun 2026 sekiranya tiada masalah dalam proses pembinaan. Dan juga infectious disease ini juga akan menjadi mercu tanda kepada bidang kajian secara saintifik dalam kita membuat analisis berkenaan tentang penyakit di Malaysia ini. Dan ini adalah merupakan satu harapan yang besar kepada saintis-saintis kita untuk mendapat satu fasilitis yang terbaik dan juga bermaruah. Projek secara reka dan bina bermula pada Oktober 2021 itu bakal melibatkan beberapa blok pembinaan termasuk dilengkapi 2 blok utamanya iaitu Pusat Kawalan Penyakit dan Makmal Rujukan Kesihatan Awam. Beliau ditemui selepas majlis perasmian sambutan Jubli Perak ke-25 Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK di Sungai Buloh, Selangor. Sambutan Jubli Perak MKAK sebagai menandakan kejayaan selama 25 tahun penubuhan fasiliti itu dalam memperkukuh sistem kesihatan awam negara. Ia termasuk pencapaian tertingginya sebagai makmal pertama di Malaysia yang mengenal pasti virus COVID-19 menerusi penggunaan mikroskop elektron dan virus monkeypox melalui kaedah real-time PCR. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Lukan Isman berkata Kementerian Kesihatan dalam proses menyemak semula beberapa prosedur berkaitan skim perkhidmatan pesakit bayar penuh FPP yang disediakan Hospital Kerajaan. Katanya, walaupun FPP ini sudah wujud dalam garis panduan operasi KKM, namun pihaknya juga sedang melihat kebolehlatsanaan skim berkenaan. Skim FPP mula diperkenal pada 2007 sebagai perkhidmatan rawatan perubatan tanpa subsidi untuk rakyat berkemampuan. Melalui skim ini, pesakit diberi kelebihan memilih pakar dan boleh menikmati beberapa kemudahan di wad eksekutif, kelas 1 atau yang setaraf bergantung kepada sumber dan fasiliti sedia ada di hospital. Walaupun FPP ini sudah ada di dalam garis panduan operasi KKM, tetapi apa yang dilancarkan oleh Menteri ini adalah satu inisiatif yang baru. Dan juga kita sedang melihat kebolehlatsanaan program ini buat masa ini. Dan juga apa yang FPP yang dilaksanakan sebelum ini, kita akan lihat apakah success story ataupun masalah-masalah, dan juga kita telah pun menimbang-nimbangkanlah sebelum kita melancarkan FPP yang baru saja diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dalam beberapa minggu lalu, terdapat banyak perbincangan susulan pengumuman Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, antaranya pertimbangan untuk memperluaskan sayap swasta di hospital awam bagi menjana pendapatan untuk sistem penjagaan kesihatan awam. Cadangan turut disyorkan pakar kesihatan bebas antaranya KKM harus menerbitkan ulasan secara komprehensif mengenai pelaksanaan skim FPP bagi memaklumkan kepada orang ramai sama ada ia berjaya memenuhi objektif utamanya untuk mengekalkan pakar di hospital awam. Bulan lalu juga Hartal Doktor Kontrak HDK menggesa KKM mengambil langkah perlindungan bagi mengelakkan penyalahgunaan FPP di hospital kerajaan, seterusnya memberi kesan negatif pada kualiti perkhidmatan dan penjagaan kesihatan awam. Adik-beradik hufaz penguat semangat peserta hafazan wakili Malaysia. Alhamdulillah bertemu kembali. Pertukaran semula cuti hujung minggu di Johor kepada Sabtu dan Ahad mulai 1 Januari tahun depan perlu membabitkan penyelarasan di peringkat Persekutuan dan Negeri. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil berkata penyelarasan itu perlu dibuat supaya tidak timbul sebarang isu yang boleh mengganggu perkhidmatan kepada rakyat, khususnya membabitkan agensi pusat. Titah Pemangku Sultan Johor di peringkat Jemaah Menteri hari ini tidak dibincangkan, tapi semestinya dari segi penyelarasan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri, itu dari segi pentadbiran memang akan diuruskan supaya tidak
berlaku apa-apa isu dari segi memberi perkhidmatan terutama oleh agensi-agensi persekutuan. Pada 1 Januari 2014, Sultan Johor Sultan Ibrahim menukar cuti mingguan Johor kepada Jumaat dan Sabtu sebagai penghormatan kepada hari Jumaat selaku penghulu segala hari dan pengiktirafan agama Islam sebagai agama rasmi Johor. Perubahan itu sebelum ini sebenarnya mengembalikan semula cuti hujung minggu asal Jumaat Sabtu yang telah dilaksanakan Johor sejak sekian lama sebagai sebuah negeri Melayu tidak bersekutu. Dilahirkan dalam keluarga yang menghafaz Al-Quran, Muhammad Rifai Mat Zuki tidak kekok apabila kali pertama menyertai Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA. Hufaz lelaki yang mewakili Malaysia itu mula menghafaz kalam suci itu pada usia 12 tahun hasil didikan ibu bapanya yang sentiasa memuliakan Al-Quran setiap kali melakukan sebarang aktiviti. Rifai yang merupakan anak bongsu dari 4 orang beradik sering didengarkan ayat Al-Quran sejak kanak-kanak lagi. Jelasnya didikan ibu bapanya yang mementingkan ilmu Al-Quran itu membuatkan dia sampai ke tahap itu. Dia yang baru berusia 18 tahun berniat untuk menjadi ulama Al-Quran di Malaysia, ingin menyebarluaskan ilmu kalamullah agar memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Ayah selalu nasihat, kalau kita mula dengan Al-Quran, kita akan nampak keberkatan itu dalam hidup. Itu nasihat yang selalu diulang. Mula suatu benda dengan Quran, tutup dengan Quran. Sebab adik-beradik semua alhamdulillah hafal Quran juga. Semua habis Quran. Kemudian bila kita kalau nak buat sesuatu benda, dia akan mula dengan Quran dulu. Macam nak mula apa-apa program, dia akan mula dengan Quran. Jadi kita nampak keberkatan tu. Jelasnya lagi, kehidupannya berubah selepas berjaya menghafal Al-Quran pada usia yang muda. Hasil didikan ibu dan bapanya membuatkan keempat-empat adik-beradiknya menghafaz Al-Quran dengan mudah dan meminati untuk mendalami ilmu Al-Quran. Muhammad Rifai merupakan peserta ketujuh yang mewakili Malaysia dalam kategori hafazan berkata, dia sedikit gugup namun tetap meneruskan hafalannya semampu yang boleh. Untuk orang yang pertama kali masuk, mungkin dia akan rasa macam susah nak lalui sebab dia first time. Saya alhamdulillah kuat dengan doa orang ramai je. Doa mak ayah itu kita usaha dan terus usaha kita jalan je lah. Bila kita dah usaha dan kita doa, insya-Allah Allah Taala akan buka jalan tu. Dia yang menjadi peserta kedua termuda dalam kategori hafazan pada MTHQA kali ini menjadikan Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran sebagai platform untuk meningkatkan lagi hafazannya pada masa akan datang. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika wawancara bersama wartawan Mehdi Hassan yang disiarkan pada 7 Oktober lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mohtar berkata Perdana Menteri dengan tegas menyebut tentang kepentingan memperkukuh perpaduan dan toleransi dalam kemajmukan masyarakat selain memastikan tadbir urus yang baik dalam pentadbiran. Katanya, apabila diwawancara tentang undang-undang hudud di Malaysia, Perdana Menteri telah memberi maklum balas ia memerlukan konsensus. Bagaimanapun, keutamaan sekarang adalah untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Tambahnya, kenyataan Perdana Menteri dalam isu tersebut adalah tepat dan berasas dengan mengambil kira fiqh al-waqi, fiqh realiti serta fiqh al-awlawiyat keutamaan. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sedang mengambil langkah untuk memperkukuh sistem perundangan dan kehakiman syariah secara komprehensif. Jelas beliau, ia meliputi aspek penggubalan, penyemakan dan pindaan undang-undang syariah, penstrukturan mahkamah syariah, penyediaan latihan komprehensif bagi meningkatkan kompetensi hakim dan pegawai di mahkamah syariah. Pada masa sama, katanya hal ehwal berkaitan pendakwaan syariah, penguatkuasaan syariah serta guaman syar'i perlu turut diperkukuh terlebih dahulu untuk memperkasa sistem kehakiman syariah. Kerajaan Madani melalui Jabatan Perdana Menteri sentiasa mendukung agenda pengukuhan institusi perundangan dan kehakiman syariah dengan meletakkan ia sebagai salah satu fokus dalam Pelan Transformasi Al-Falah tahun 2023-2027. Kesemua usaha ini sebelum dilaksanakan akan melalui proses sewajarnya termasuk merujuk kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan Majlis Raja-Raja.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan di tempat ke-15 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia dalam The World's 500 Most Influential Muslims edisi 2025 yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Study Centre RISSC. Edisi terbaru buku berkenaan turut menyenaraikan beliau di tempat ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik bagi edisi 2024. Datuk Seri Anwar menduduki tangga ke-17. RISSC adalah sebuah pusat kajian bebas yang bernaung bersama Institut Pemikiran Islam Diraja Al-Albaid beribu pejabat di Amman, Jordan. Menurut The World's 500 Most Influential Muslims, Datuk Seri Anwar mencipta kemuncak perjalanan politik menjangkau 3 dekad apabila beliau menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada November 2022. Katanya kelantangan Datuk Seri Anwar terselah dalam isu Gaza apabila tampil memperjuangkan hak rakyat Palestin dengan menentang kependudukan haram Israel. Malah penerbitan berkenaan turut menekankan mengenai kejadian syarikat gergasi teknologi Meta yang menurunkan hantaran Datuk Seri Anwar terhadap pemimpin Palestin yang dibunuh Ismail Haniyeh. The World's 500 Most Influential Muslims bagi edisi terbaru itu menyenaraikan Raja Jordan Raja Abdullah diikuti ulama dan pengarah Dar Al-Mustafa Tarim Yaman Sheikh Al-Habib Umar bin Hafiz. Selain itu, Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, pemimpin tinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dan Raja Arab Saudi, Raja Salman. Letupan demi letupan, Israel terus tagih darah penduduk Palestin. Bertemu kembali. Polis Bukit Aman yakin situasi Sarawak sebagai lokasi transit pengedaran narkotik di Malaysia dan negara jiran Indonesia akan dapat diatasi sedikit masa lagi. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, pihaknya yakin kerana komitmen dan bantuan yang diberikan Kerajaan Sarawak dalam menangani isu itu. Ini bagi memastikan kita dapat memantau aktiviti-aktiviti dadah yang melibatkan sempadan kita dengan Indonesia. Saya yakin dengan adanya SNN ini ataupun Sekretariat Nuklear Narkotik ini yang dibiayai sepenuhnya oleh Drug Enforcement Administration sebanyak USD 750,000. So dengan pejabat baru ini dan juga dengan bantuan yang diberi oleh kerajaan negeri, saya dipahamkan ada 3 kenderaan Hilux yang akan dibagikan bagi memudahkan pihak narkotik Sarawak ini untuk menjalankan pemantauan di sempadan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program khas narkotik di Kuching. Dalam majlis sama, Datuk Seri Ayub turut mengumumkan penubuhan bahagian siasatan jenayah narkotik di 13 daerah polis di Sarawak, terutama di kawasan sempadan seperti Lundu, Belaga, Lubuk Antu dan Song. Program Forum Khas Narkotik dilancarkan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 25 syahid termasuk 6 kanak-kanak dan 2 wanita dalam serangan Israel malam tadi. Letupan demi letupan kedengaran di kamp pelarian Bureij yang terletak di tengah Gaza. Tentera pengganas Israel melakukan serangan udara menyasarkan rumah 3 tingkat milik keluarga Abdul Hadi. Mangsa pengeboman kejam Israel dikejarkan ke Hospital Al-Aqsa. Situasi amat menyedihkan apabila mayat berbaris di lantai dan ahli keluarga meratapi jasad mereka. Serangan bertali arus di tengah Gaza itu menyebabkan rumah mayat di Hospital Al-Aqsa penuh. Tentera Israel berkata kawasan itu akan menjadi zon tentera aktif dan mengarahkan rakyat Palestin melarikan diri. Bagaimanapun mereka terus tinggal di kamp Bureij kerana tiada tempat lain untuk pergi menyebabkan tentera Israel membunuh mereka. Selain kamp Bureij, kamp Nusairat juga turut diserang bertali arus. Angka kematian rakyat Palestin dalam perang Israel ke atas Gaza menghampiri 42,000 dengan hampir 100,000 orang cedera sepanjang tahun lalu. Sebahagian besar yang mati adalah kanak-kanak dan wanita. Sementara itu, di utara Gaza, keadaan semakin buruk. Tentera pengganas Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di kamp pelarian Jabalia. Serangan udara itu menyebabkan ramai terbunuh dan cedera.
Serangan rejim Tel Aviv itu menyasarkan lokasi orang awam di hadapan sebuah pasar raya di Simpang Abu Kamar. Mayat dan mangsa yang cedera bergelimpangan di tempat kejadian menyebabkan koridor dibasahi darah. Kekurangan kenderaan kecemasan menyukarkan pemindahan mangsa yang syahid dan cedera. Sebahagiannya dibawa menggunakan kereta keldai dan trak kecil. Selain itu, Israel terus melakukan jenayah perang apabila menyerang hospital. IDF melempar bom asap di perkarangan Hospital Kamal Adwan yang terletak di Beit Lahia. Kem pelarian Jabalia telah dikepung sepenuhnya oleh tentera Israel sejak beberapa hari. Mereka memusnahkan jalan raya dan memisahkan kem serta kampung. Penduduk melarikan diri dari satu kejiranan ke kawasan lain untuk menyelamatkan diri. Tentera rejim berusaha untuk mengosongkan utara Gaza secara sistematik. Israel terus diserang akibat kekejamannya sendiri. Kumpulan Hezbollah mengaku bertanggungjawab melancarkan roket ke bandar Haifa di utara Israel. Kumpulan itu berkata ia telah melancarkan roket salvo besar di Haifa dan pinggiran utaranya selepas tentera Israel berkata 100 peluru dikenal pasti melintasi dari Lubnan ke wilayah Israel. Dalam gelombang pertama serangan, Israel berkata sebanyak 85 roket dilancarkan ke Haifa. Selepas itu, 20 roket tambahan dilancarkan dari Lubnan ke bandar pesisir pantai itu dalam gelombang kedua. Menurut tentera Israel, beberapa roket telah dipintas oleh sistem pertahanan udara. Seorang mangsa cedera ringan terkena sepihan dan sedang dirawat. Pasukan perubatan terus mencari kawasan yang terjejas akibat serangan itu. Israel sebelum ini meningkatkan serangan daratnya terhadap Hezbollah di sepanjang pantai selatan Lubnan dengan mengerahkan lebih banyak tentera dan menghalau orang awam. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.